Saya sebenarnya saya tidak terlibat secara langsung dalam perundingan, cuma pendukung proses damai. Dan dalam hal ini untuk mencapai untuk dapat proses damai ni kita kena berhubung dengan beberapa kelompok manusia, beberapa agensi, terutamanya orang yang terlibat dalam pentadbiran negara, dan orang yang terlibat dalam penyusunan dan pembinaan masyarakat, termasuk NGO, parti-parti politik. Ni sebenarnya demo ni kalau ni kata berjuang, kadang-kadang orang kita salah agak bahawa pejuang ni orang hok duk berjuang, duk masuk bukit, hok tak boleh kelik tu. Sebenarnya pejuang ni termasuk semua orang. Boleh dianggap pejuang. Boleh dianggap pejuang kalau dia bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pejuang ni bidang masing-masing lah. Dan untuk tu, sesuai dengan persoalan-persoalan tadi, kita saya nak fokus pertama ni masalah yang berkaitan dengan pilihan raya. Apa panggil? Pilih putai. Pilih putai. Berkaitan dengan pilih putai, orang pilih putai ni biasa dia akan waktu cari suara, dia akan kemuka apa saja yang dianggap orang nak jadi bahasa apa namanya di bahasa tani ni. Dia anggap orang yang siapa saja yang termasuk dalam kategori masyarakat, maka dia akan kemuka tu. Orang yang terlibat dalam masyarakat, apa yang diperlu oleh masyarakat, keadaan semasa oleh masyarakat sebelum pilihan raya. Gaya tu macam-macam sibuk. Nak buat tu lah, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Tapi apabila dah jadi, dah boleh terbentuk kerajaan, senyap berat. Apa nama kita dah? Senyap berat. Senyap berat proses damai. Cuma yang lahir masalah pembangunan ekonomi, dok kacau melakukan bagaimana ni. Sebenarnya nak kata tak erti buat jadi. Takkan tak tahu masalah kita masalah ekonomi, ke masalah pendidikan, ke masalah gapo. Saya kira orang yang waras, orang yang terutama yang berpendidikan, dia tahu masalah sebenar. Atau punca konflik pak kita tergapo. Jadi setelah jadi terbentuk kerajaan, saya ada bicara dengan beberapa orang. Di akhir-akhir ni, dalam bulan ni, termasuk orang kerajaan sendiri, dia kata sebenarnya Perdana Menteri Learning tu, dia tak tahu apa yang dialami oleh masyarakat, yang tahu bisnis je. Dia bukan nak kamu, nak torakit. Dia kata lah. Betul ke tak tahu lah tu. Kita nilai sendiri lah. Saya nak cari untung. Yang dia bicara dengan, saya yakin dia bicara akan bertemu dengan PM Malaysia pun, dia akan bicara masalah pembangunan ekonomi. Terutama di kawasan sepadan. Kita dah dengar dah isu-isu apa yang dia nak buat. Itulah hakikat kita. Hakikat kita lagu tu. Apa yang dirasa, yang menjadi sentimental, yang
yang masyarakat rasa, yang masyarakat sedih, yang masyarakat sakit. Itu tidak menjadi perhatian utama nampaknya. Jadi perhatian utama masalah pembangunan ekonomi. Saya nak tegaskan bahawa pembangunan ekonomi tidak akan berjaya kalau masalah konflik tidak diselesaikan. Tidak akan berjaya, saya yakin. Tidak akan dapat dilaksanakan. Tengoklah nanti. Satu. Bukan ugu dah, realiti. Nanti. Itulah. Kita tengok. Dalam proses damai, misalnya, dia kata, apakah proses damai ini nak berjaya atau tidak? Berjaya atau tidak proses damai itu tergantung pada aktor-aktor yang ada dalam proses damai. Apa? Orang-orang yang terlibat dalam proses damai. Yang terlibat proses damai ya tiga aktor. RTG, gerakan atau jalan ni BNA dan fasilitator. Itu aktor utama. Kalau aktor utama ni tidak ada kesatuan tidak ada kesatuan strategi kesatuan strategi hala tuju buat ni nawi ada aja lah. Kita nampak dia ni buat nawi ada aja. Karena barang yang telah ada. Itu kita nampak. Kita tengok RTG dia mencari perdamaian tanpa nak selesai punca masalah, punca konflik. Dia cari perdamaian dengan cara tidak nak selesai punca konflik, punca masalah tu. Amatlah bodoh. Nah, amatlah bodoh kalau seorang doktor je nak ubat orang kena penyakit malaria, dia hanya mai cocok, mai ubat, mai gapo, nyamuk duk petakung dalam air, duk biok. Yang mak Edis duk biok, yang mak malaria duk biok. Bodoh doktor tu. Doktor tu bodoh. Supaya juga KJS sangat bodoh kalau dia nak selesai masalah dengan tidak selesai punca masalah. Kita katalah, menulis dak mulut tu kata bodoh tu. Bahasa, kalau nak jadi bahasa kampung ke, kalau bahasa ilmiah sangat kurang cerdik. Kurang cerdik. Bodoh lah kurang cerdik tu. Okay? Tu. Nak jadi bahasa kampung tu. Sedap dengar sikit. Ini punca konflik utama. Kalau nak selesai. Marilah GCPP, kau GCPOPO, kau GC Gapo, sedap mari. Kalau punca tak selesai. Tak selesai punca tak sedap mari ke apa? GCPP tu jangan comprehensive. Plan toward peace. GCPP. GCPP hak RTG buat. Tapi tak apalah. Asal jadi sungguh tu tak apa. Kita okey lah. Tapi tak asal lah. Tak pergi mana juga. Itulah satu. Dua hal. Ya tu kita harap. Kita tengok. Ahli politik. Atau nak kamera sama kita ni. Tak sama dengan ahli politik ke Eropah, ke Barat. Dia profesional. Rasional dan profesional. Mak kita ni dok. Ahli politik nak cari keuntungan peribadi dan membina prestasi dan reputasi diri je.
Adapun masalah isu masyarakat itu yang kedua atau yang ketiga yang lain tu. Itu ahli politik. Mau kita. Itulah. Kembali kepada masalah proses damai. Kalau nak berjaya dalam proses damai, dia ada beberapa faktor pendukung. Terutama dia nak jadi apa yang panggil keadaan masyarakat yang positif dan membantu proses damai. Ini tanggungjawab NGO dan atau orang yang dikenali oleh masyarakat. Dikenali oleh masyarakat. Itulah. Itu kalau nak selesai lah. Kalau nak selesai lah. Kalau secara rincinya, nak selesai ada 4-5 perkara dia yang perlu ditangani, yang perlu diambil berat oleh pihak yang terlibat dalam proses damai. 3 aktor tadi. Kembali saya nak setel 3 aktor. Itu aktor pertama RTG. Aktor kedua RTG 1. Dia nak apa? Damai dengan tidak mempedulikan pucuk konflik. Adapun aktor yang kedua, Gokek atau BN lah. Saya kata Gokek ni BN. Sebenarnya Gokek tu bukan BN saja. Yang dua bukan BN saja. Dan dia menjadi tuan dalam yang sepatutnya di usaha dan proses damai ni bukan hanya BN. Orang lain pun, orang tak masuk BN pun berhak. Apalagi parti pejuang hak lain juga berhak. Baiklah, kembali kepada aktor kedua, Gokek dia nak perdamaian yang dapat menyelesaikan pucuk konflik yang perdamaian yang penyelesaian konflik berdasar pucuk konflik. Perdamaian yang menyelesaikan konflik berdasar pucuk konflik. Pucuk konflik mau kita apa? Apakah kerana kita jahil, tak ada ilmu, maka kena buka universiti, suruh ngaji, beasiswa dan lain sebagainya. Atau kita miskin, maka buat bentuk pembangunan. Kadang-kadang pembangunan ekonomi itu menyusahkan masyarakat. Misalnya berlaku di Cenok, di Gabak dan lain sebagainya. Inilah penjajah. Pembangunan ekonomi tapi hakikatnya menyusahkan masyarakat. Sungai Gali, tahu tak Sungai Gali? Mau kita ada. Sungai Gali tu kering habis benar padi. Jembatan. Ya. Tu. Awak tu lah pembangunan yang tidak ikhlas. Karena dia tahu dah sebenarnya apa dia buat tu akan menyusahkan masyarakat, bukan nak menyelesaikan masalah masyarakat. Itu aktor yang kedua. Yang naknya penyelesaian masalah berdasar pucuk masalah. Yang penyelesaian masalah, ni masalah pembangunan ekonomi apa? Yang menguntungkan kat pembangunan ekonomi di kawasan sepadan. Menguntung siapa? Kau sebut dia mengata tak tuduh demo pula. Hari Jumaat, dia mau fikir. Cuba dia mau renung. Hari Jumaat, apa yang berlaku di Galau? Itu je. Dia utul tu ya. Pergi melabu. Kaya lah. Itu. Sebab itulah. Dalam usaha perdamaian ni pertama sekali, garis strategi dan hala tuju proses. Garis strategi parti nak. Garis strategi harus proses yang jelas dan komprehensif. Nak sebut pasal kita susah sikit tu. Saya yakin dia mau terhadah dia. Satu. Itulah. Dan garis tadi tak jelas.
Baik. Aktor yang ketiga ke apa? Anda tak garis strategi tak jelas. Aktor yang ketiga fasilitas tu. Dia ada kepentingan dia. Kita nak menyalah dia tak boleh. Kepentingan hubungan bilateral antara pihak Malaysia dan Thailand, dia kena dipertahankan. Kena jaga. Hubungan perekonomian, masalah gas, minyak dan lain sebagainya. Ini apa jadi gitu? Karena pihak RTG, pihak fasilitator, dia tak rasa apa yang kita rasa. Mungkin orang rumah orang tak rasa apa yang kita rasa. Orang yang duduk dalam pelarian. Rumah hancur lebur rumah kita ni. Makin siap utuh rumah-rumah. Nak balik talih dengan keluarga. Apa yang kita rasa. Memang tak rasa tu semua. Tak rasa itu semua. Yang rasa kami. Tanah kubur tak tahu di mana. Ini yang kita rasa. Kalau nak beri rasa tu, mempertimbangkan perasaan itulah. Atau sentimen masyarakat dia panggil. Kena perhitung itu. Satu. Dan yang kedua, kena berdasarkan fakta. Penyelesaian dia dan berdasarkan fakta. Baik fakta sejarah maupun fakta semasa. Jangan menyembunyikan fakta. Contoh fakta sejarah apa? Kita pernah sebut, rumah fakta sejarah ni motor nak merdeka. Tak semestinya gitu. Fakta sejarah mesti sebut. Masalah proses nak boleh gapo tu lain cerita. Lain cerita. Fakta semasa. Mungkin bedil. Orang tak ada salah. Ambil bedil tu. Kata bertepuk. Kalau bahasa kampung, tepuk korak apa. Orang ada motong, ada keliling tu berlaku rumah saya sendiri. Orang ada motong keliling pakai kertas, saya tak orang ada nusuk bedil, ambil bedil tu. Ini fakta semasa ni jangan sembunyikan. Kita mengaku kesalahan. Mungkin manusia boleh salah. Ini satu. Kalau boleh berjaya perasaan, maka tidak takkan berjaya. Dan yang ketiga, komitmen dan continuity. Apa? Bertanggungjawab lah. Komitmen kita kena bertanggungjawab. Apa yang kita kemukakan, apa yang kita buat, dan secara berterusnya proses ini. Ini yang terhalang proses dia ini bukan kerana kita, bukan kerana PBN. Tak. Karena kerajaan ni tidak ambil berat masalah konflik di Patani. Sebab tu tuna-tuna. Siapa dia ni merasa apa? Otak mana boleh terima, tak ada orang tak terbentuk lagi dah berapa dah. Bunyi-bunyi bakal hati pun nak, ni pun nak. Bumbuk nak. Kepentingan diri. Dah tu dia mau lebih tahu. Saya maklumat kan dia mau beri. Berapa orang calon yang akan menangin ni dalam proses ini? Betul tak? Pakai nak tu. Pasal sekali lagi proses. Bukan 100-200 ribu dah. Kali ada proses. Kau tak pasti hanya. Karena siapa nak terlibat sebelum pada ni dalam proses tak resmi. Saya tak pasti. Baik fasilitator maupun RTG. Kaya. Terlibat dalam proses. Kita miskin. Kita miskin. Itu yang terjadi. Itu karena tidak ada komitmen, tidak ada tanggungjawab. Maka agar tidak ada continuity. Dan ni kalau bahasa Kedah tu, pimai-pimai tantu. Jalan naik hak 10 nak pergi sampai 10 akar, naik sampai 5 turun satu semula. Tahun 2013. Mari tahun apa marah apa turun semula, mari hak ni pun turun semula nama.
tak ada lagi pimai-pimai tantu, tak akan selesai masalah. Dia mengata harapan nak jaya tak? Dia akan jaya. Enggak apa cara sekali tu. Dan dalam proses damai ni jangan ada unsur-unsur terpaksa dan keterpaksaan. Jangan ada unsur tu. Paksa mu kena guna ni, kena apa ni, kena berasal pada ni, berasal ni. Kalau ini kita tak ada berasal, tak berjaya. Karena manusia mempunyai hak masing-masing. Yang kelima, mesti memperhitungkan sentimen masyarakat tempatan. Dia mula kata kita payah bahasa. Sebenarnya, prinsip kita, baik gerakkan mana pun, boleh kerjasama dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan agama dan budaya tempatan. Kita boleh kerjasama dengan siapa saja. Banyak ada bertuduh kata, alah saya tak ada hal lain lah. Kata BN, saya sebenarnya bukan orang penting lah BN. Cuma orang lama. 17 tahun saya masuk BN. Tahun 98 lagi. Cukup lama tapi saya tidak pergi jawatan apa-apa lagi. Kerana orang muda banyak lebih berpotensi. Cuma kita tak boleh nak buat tak tahu tak boleh lah. Itu. Itulah. Sentimen masyarakat tempatan ni penting. Itu antara lain. Yeah.